Assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang pada semua pada pagi Sabtu yang best ni. Alhamdulillah kita dah tak ada jerebu. Cakaplah Alhamdulillah kita dah tak ada jerebu. Bestnya. Udara kita yang percuma ni kita dapat balik. Alhamdulillah. Okay. Pertama sekali saya minta maaf hari ni saya keluar lambat. Sebab tadi kat dalam tu ramai sangat orang. Terlalu ramai. Orang-orang yang banyak menangis dan sebagainya. So, kami baru habis 2 hari program Trillionaire. Best tak cikgu? Best, Alhamdulillah. Best kan? Mari share dengan saya cepat. Apa yang best? Mari duduk sini kita share. Let's have one chair next to me. Terima kasih. Program Trillionaire ni dia adalah program overhaul jiwa dan macam mana kita nak sejajarkan antara jasad jiwa roh. Macam mana nak sejajar balik jasad jiwa roh? Roh ni masuk dalam badan baru kita boleh hidup kan? Tapi hari ni kita nafas kat sini je, so roh kita jadi nyawa-nyawa ikan je. Okay? Macam mana roh tu nak meresap balik dalam all the cells, 100 trillion sel yang ada dalam badan you ni, so that you punya life is wow again. Okay, kita dengar daripada cikgu. Cikgu bagi tahu nama, masalah apa dan apa perasaan cikgu selepas Trillionaire ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaffar bin Malik. Saya pada Kajang juga. Masalah saya ialah saya mengalami masalah osteoarthritis, itu bahagian tulang saya lah. Bahagian tulang, dan saya telah menghadiri program yang dijalankan oleh Ibn Sina Wellness, iaitu Trillionaire. Jadi satu program yang amat baik lah. Telah berlangsung selama 2 hari. Dan dia merupakan satu program yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis lah. Asas dia di mana kita sebagai hamba Allah ataupun makhluk Allah merupakan suatu dilantik sebagai khalifah Allah. Itu dia. Dan kita selalu dengar kita ni merupakan makhluk Allah, khalifah Allah yang ditugaskan di dalam dunia ini sebagai beribadat kepada Allah. Itu tugas manusia ataupun tugas makhluk Allah lah . Jadi kita sebagai hamba Allah ni kita tahulah tanggungjawab kita, dan dalam program ini menekankan kepada kita supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang mengingati Allah. Ingat kepada Allah SWT, di mana kita ni bukanlah sebagai Tuhan. Kita sebagai makhluk, itu perlu kita sedar . Jadi dalam program ini ada beberapa landasan ilmu lah yang doktor telah terangkan, doktor ceritakan di mana ada peringkat-peringkat untuk kita membahagikan kehidupan kita ni macam mana dengan dunia dan macam mana dengan akhirat. Di samping itu doktor mengajarkan bagaimana cara kita nak mendekatkan diri dengan Allah SWT dengan cara pernafasan fitrah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pernafasan fitrah inilah yang paling bagus dan paling bermakna dalam diri kita supaya kita selesai amalkan. Bukan setakat untuk kesihatan kita, tetapi untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Walaupun macam saya ni tuan-tuan dan puan mengalami masalah-masalah penyakit dalaman dan sebagainya. Jadi saya rasa ini satu dugaan, satu hikmat. Alhamdulillah. Walau apa pun yang berlaku kepada kita, marilah kita sama-sama mengamalkan sebutan kalimah Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita tengokkan di negara-negara yang menghadapi berbagai huru-hara dan seumpamanya, mereka seringkali mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitulah kita juga walaupun kita ni berbagai-bagai dugaan yang kita hadapi dalam kehidupan itu. Sebab apa menghadapi dugaan ini? Kerana Allah yakin Allah meletakkan sesuatu kepada kita yang kita boleh atasinya, kita boleh laksanakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia, hamba-Nya, kerana Allah tahu
hambanya itu boleh, ya, boleh memikul tanggungjawab tersebutlah, ya, insya-Allah. Itulah dia, ya. Antara yang lain ialah dalam program Trillion A ni juga, ya tuan-tuan, dia memberikan kita suatu keyakinan dirilah, menanamkan dalam diri kita yakin bahawa dalam kehidupan kita gini, kita kena berlandaskan kepada Allah. Apa-apa yang kita nak buat, kita ingat Allah. Kita jangan terlalu anggap dunia tu yang kita punya. Kadang-kadang kita fikir, ya, kita fikir kalau kita ni misal katalah anak-anak kita contohnya kan nak ambil SPM ke PMR ke PT3 ke kan, UPSR ke, semua nak grade A, semua nak grade yang terbaik kan, semua nak macam tu. Kalau tak dapat grade A, alah tidak besar nak jadi apa kan. Tak dapat grade macam ni, besok nak dapat grade apa. Sebenarnya bukan macam tu. Rezeki Allah tu apa ni, luas. Ya, luas. Tak semestinya dapat grade A akan dapat habis belajar dia dapat kerja yang baik. Tak semestinya macam tu kan. Sebenarnya rezeki Allah tu luas. Berapa ramai orang yang tak ada SPM pun boleh hidup dengan senang-senang, insya-Allah kan. Tak semestinya macam tu. Macam tu maknanya dunia kita ni ibarat satu kegelapan. Satu kegelapan. Kita kena fikir ni, kalau tak ada ni tak boleh. Kalau ni tak boleh. Bukan macam tu sebenarnya. Jadi kita kena tengoklah bagaimana kita nak menghayati diri kita ni supaya kita ingat bahawa segala apa yang ditentukan kepada kita ni adalah kuasa Allah, kehendak Allah lah, ya. Dan kita kena redha, ya, dah fikir kepada Allah bahawa segala apa yang Allah beri ni Allah yang Maha mengetahui. Cukuplah bagi kita Allah. Itu dengan sebutan sentiasa sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Kerana insya-Allah apabila cukup segalanya kepada Allah, hasrat kita, ya, apa yang kita fikirkan, apa yang kita doakan, insya-Allah detik dalam hati saja, insya-Allah Allah akan makbulkan segala permintaan kita. Detik je apa yang kita nak, Allah makbulkan. So it's science. Okay, apa yang kita buat. Kalau you all dengar lah Cikgu Muzaffar bercakap ni kan, Cikgu bercakap daripada jiwa dia. Dia bukan bercakap daripada akal yang dia hafal. Dia hafal dia hafal poin-poin daripada program. Tetapi daripada transformasi jiwa dia, memahami scientific cycle yang Allah cipta ni. Kita ni jauh pada fitrah sebab kita tak faham scientific cycle yang Allah cipta. Kita nak dunia belah sini, kita nak akhirat belah sini. Dunia dan akhirat ni dia bukan berdua simpang yang kita perlu pilih. Bukan kita kena kejar kat sini sekejap, kita kena kejar kat sini sekejap. Tak, itu yang buat kita letih. So kita tak faham the scientific cycle of tauhid. Okay? So macam cikgu sebut tadi, dia kata apa jadi pun alhamdulillah. There is a science in alhamdulillah. Bukan sign, bukan SIGN. SCIENCE, science. There is a scientific formula to alhamdulillah. There is scientific formula kepada mengingati Allah. Apa scientific formula tu? Bila di dalam program Trillion A kita tunjuk formula penciptaan Allah. Formula penciptaan Allah dan how the scientific cycle runs in the whole universe, including inside your psychology, inside your cell. Termasuk dalam sel you dan dalam psikologi you. Kan? Betul, cikgu? Ya, dan daripada situ kesedaran timbul, kata ya Allah, silapnya life aku selama ni. Betul lah. This is the way. You know kenapa orang yang duduk di dalam program tu, bila dia tengok formula yang kita tunjuk tu, dia rasa sendiri memang betul. Ya. Kenapa dia tahu yang tu memang betul? Sebab fitrah you, fitrah kita semua tahu apa itu kebenaran. Kita dah tahu. So, dia bukan benda yang luar daripada fitrah. Tetapi macam mana kita nak balik kepada fitrah ni, dan kita kena match fitrah kita dengan hukum alam ni, untuk nak dapat apa saja kita niat dia jadi, apa saja dia niat kita jadi. Okay? That is the secret. Sebab kita nak jadi khalifah, kita nak menjalankan tanggungjawab dalam dunia ni, kita perlu segala macam benda. Segala macam benda have to work right for us. Okay? It cannot work wrong for us. You nak datang sini minum ubat, you bangun pagi, kaki kena berjalan. Kalau kaki tu kebas tak boleh berjalan pagi tu, tak boleh datang. Kalau you tak bangun daripada katil, you tak boleh nak bangun, you tak boleh datang.
Jalan raya kena elok, tak kena accident untuk you nak sampai ke sini. Tempat ni harus buka. Kita harus ada cukup ramuan nak buat ubat. Staff harus ada. Baru you boleh berjaya nak datang minum ubat. Itu baru nak datang minum ubat je. Okay? So we need a lot of things, a million things dalam satu hari to work right for us. Udara tak boleh berjerebu. Kita tak ada oksigen nak bernafas. Matahari kena terbit. Tak boleh tenggelam. Okay? Kita tak sedar. We need a million things to work right for us in our life. Barulah kita boleh alive and kita boleh hidup and menjalani kehidupan. Alright? Tapi how this whole of this scientific cycle ni bergerak, and how fitrah kita ni, kita kena balik pada fitrah supaya kita boleh match dengan hukum alam ni, berasaskan tauhid, bukan berasaskan law of attraction, law of vibration yang Mak Saleh ajar tu. Berdasarkan tauhid. Supaya apa saja yang kita niat, kita nak jadi, niat jadi, niat jadi, niat jadi, niat jadi, niat jadi. Tu Ustaz, Cikgu. Lagi Cikgu? Ada nak share apa lagi? Satu perkara lah kalau kita dalam menghadapi dugaan kita ni, yang penting sekali lah kesabaran kita lah. Itu yang paling kuat. Memang penyakit yang kita hadapi ni datang sepantas kilat ya tuan-tuan. Kita tengok dia datang macam kilat, tiba-tiba tak boleh bangun. Tapi kita nak sembuh, ya Allah, macam apa? Macam kura-kura, macam siput nak pergi. Jadi pentingnya bagi kita lah, bagi saya lah, insya-Allah sama-sama kita amalkan kesabaran kita di samping kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT, dan kita bertawakal kepadanya yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah apa hajat kita insya-Allah akan tercapai lah, insya-Allah. Itu je. Okey, hajat yang tercapai ni bukan hajat besar je tau. Bukan daripada hajat besar je. Okey? Bukan kata okey saya nak pergi temu duga nak dapat kerja, atau saya nak dapat naik pangkat, atau saya nak dapat bisnes, atau dia bukan hajat besar je. Hari-hari punya hajat. Okey? Kita bangun pagi, kita naklah suami kita cium kita. Hajat tu pun nak dapat tercapai. Kalau suami tak cium pagi-pagi, boleh down tak? Down juga kan? Okay? Kalau kita bangun pagi, kita turun buat breakfast semua, anak kita dah turun, masam tak tegur kita. Down tak? Down kan? Kau kenapa? Mak ni apa nak bising pagi-pagi? Best tak? Mampus jiwa dah pagi-pagi hari kan? Okay? So macam tu juga kita masuk kerja, pergi kerja. Alah, bos bad mood lah pagi ni. Kalau bos bad mood, itu hal dia lah. Daripada mana dia datang, daripada rumah dia ada masalah dengan anak dia ke, bini dia ke, dengan apa ke kan. Tapi kita down tak? Down jugalah. Alah, bos macam kita dah ada takut, dah ada resah, dah ada anxiety sebab muka bos tak cantik, tak seri hari ni. Okay? So, semua tu kehendak dalam setiap detik kehidupan ni. Kehendak dalam setiap detik ni yang kita nak ni Allah bagi. Kun fayakun. Macam mana? Macam mana nak dapat? Kita kena kembali balik pada tauhid. Senang. Actually best hidup kalau you kembali balik pada tauhid. Bestnya hidup. It's so different, macam langit dan bumi. Beza dia antara hidup cari dunia belah kiri, cari akhirat belah kanan. Actually tak ada. Dunia belah sini, akhirat belah sini. Esok ni bila nak mati, nak pergi mana? Oh okey, saya kena corner. Saya duduk ada kat dunia, saya nak kena corner pergi akhirat. Kan tak sempat kan? Okay? So that is what we did in Trillionaire. Memang magical. Sangat magic. 2 hari je. 2 hari tu you tak boleh minta cuti, you tak boleh luangkan masa nak datang. Sayang, rugi. Okay? So next class, saya belum tahu lagi, saya belum tentukan tarikhnya lagi. Sebab saya ada nak travel bulan depan. Lepas tu next month Oktober saya nak travel, November saya nak travel. So saya tak tahu whether saya akan ada program in October ke tak. Maybe I'll have the program in November.
Tapi we will update you. Kita akan announce the next dates. Kita akan ada banyak program in December untuk guru-guru cuti sekolah. Tolong datang beramai-ramai, especially guru besar ni. Okay, and attend the program and ajak guru-guru lain. Okay, selamatkan diri kita daripada segala macam bencana dan penyakit-penyakit kronik. Alright. Okay, terima kasih banyak Cikgu Muzaffar. Saya nak announce satu lagi perkara. Besok akan ada Habib Ali. Habib Ali daripada Hadramaut. Bukan Habib Ali Zainal Abidin ya. Habib Ali daripada Hadramaut. Habib Ali apa ya nama dia? Oh, saya lupalah. Daripada keturunan Rasulullah SAW. Beliau akan berada di sini. Sesiapa yang ingin berjumpa dengan beliau untuk mendapatkan rawatan untuk sihir ke, untuk saka ke, untuk ain ke, atau untuk depression, kemurungan, atau ada anak-anak nak exam, atau ada orang nak cari jodoh, atau ada orang nak kahwin, nak minta mohon berkat dan sebagainya, boleh datang berjumpa dengan dia. Ilmu-ilmu daripada keturunan Rasulullah SAW daripada Hadramaut ini adalah ilmu-ilmu yang Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, sangat tinggi. Okay? Carilah keberkatan di dalam syekh-syekh berketurunan Rasulullah SAW ini sementara mereka masih hidup lagi di sini. Alright. Now, kalau bagi anda sedikit penerangan tentang sihir dan saka dan ain. Ain ni dia, kalau orang Penang kita kata kena mata. Dia macam hasad orang pada pandangan mata. Orang pandang kita tu tapi dengan hasad. Macam kata unit pangkat. Orang tu kata, tahniah, dahsyatnya you. Tapi dengan hasad dalam hati. Bukan dia really ikhlas. Seronok untuk kita. Okay? Atau dia kata, dia pergi kenduri kahwin ni, dia kata, cantiknya bini you. Tapi dia hasad dalam hati. Okay? Benda pandangan daripada hasad itu boleh membuatkan kita sakit. Ada jin yang hinggap daripada hasad tu. Okay? Benda ni berdasarkan hadis, bukan berdasarkan kita buat-buat cerita. So, kalau sihir dan saya nak you all faham, kalau kita nak sembuh daripada penyakit sihir, saka atau ain ni tadi, orang Arab panggil ain, mata. Okay? Dia ada dua cara. Satu adalah kita orang yang sakit ni sendiri kena ambil amalan-amalan dan kena buat amalan-amalan tersebut. Okay? Macam sebagai contoh, baca the whole of surah Al-Baqarah. Itu adalah amalan yang sangat bagus. Dia sangat cepat boleh pecah sihir, saka dan ain ni. Tetapi surah Al-Baqarah tu 2 juzuk setengah panjangnya surah Al-Baqarah. And you kena baca setiap hari. Itu baru surah Al-Baqarah. Lepas tu you nak ada amalan nak pagar diri, ada amalan yang nak baca selepas setiap solat. Banyak amalan dia. Kalau orang-orang yang dah biasa hidupnya dari kecil memang membawa amalan-amalan ini, benda tu jadi mudah, jadi ringan bagi dia kerana dia nur Allah tu dah banyak di dalam jiwa dia. Tetapi bila kita dah terkena sihir atau saka atau ain ni, jiwa kita tu dah termelekat kehitaman sebab jin dan syaitan ni dia hitam. Okay? Dia dah sumbat kegelapan. Dengan kegelapan tu kita nak cari cahaya Allah ni, kita rasa malas. Kita masa baca tu kita berdebar-debar, kita dah menggigil-gigil, kita dah mengantuk, kita dah letih, kita dah fed up. Hari ni dapat baca, besok tak dapat. Okay? So, you boleh lawan cara tu. Ataupun kalau you tak mampu nak lawan cara tu, dan satu lagi cara adalah syekh-syekh yang merawat tu, dia akan, you tak payah buat amalan yang terlalu berat, tapi dia mohon diangkatkan tu dengan sedekah. Selalunya mereka suka sedekah yang besar lah, macam sembelih 3 ekor kambing, sembelih 7 ekor kambing, sembelih seekor lembu, atau bina telaga air. Tapi nak bina telaga air yang paling-paling murah 10,000 satu. Paling-paling murah pun. Sebab nak sedekah yang besar, sebab bala atau ujian yang kita hadapi tu besar. Nak angkat kan, nak mohon redha Allah, untuk Allah angkat bala tu. Okay? Jadi ada 2 cara. Orang yang tak suka nak bayar banyak duit, then you kena paksa diri you beramal. Okay?
Tapi kalau you tak boleh juga nak beramal and you nak sembuh daripada ain atau sihir atau saka, then beramallah dengan syekh-syekh yang membantu menerusi penyembelihan kambing atau lembu atau untuk nak mengangkat bala tu. Kadang-kadang kita tak mampu nak sembelih. Saya ingat dulu saya buka sekolah di dalam bangunan yang dulunya pub. Dulunya dia pub, disco. Okey? Saya buka sekolah agama dalam tempat tu. Jadi saya nampak jin-jin ni berkeliaran. Rata Allah Akbar, malam-malam kan. Kita nampak jin-jin ni berkeliaran, macam budak-budak botak macam. Astaghfirullahalazim. So benda tu mengganggu. Dia mengganggu anak-anak murid kita jadi nakal. Anak-anak murid kita nak belajar hafal Quran tak boleh dan sebagainya. So, bila saya refer kepada seorang syekh ni, dia kata, you kena sembelih 7 ekor kambing. Masa tu saya tak ada duit. Mana nak cari duit nak sembelih 7 ekor kambing? Dia kata, tak apa, you niat je, you nak buat. Kalau you nak buat, you niat kata you nak buat, you start dengan seekor. Tapi subhanallah, sedekah ni kan, bila kita sedekah 1, 10 datang kan. Lepas saya buat seekor tu, kejap lagi ada je rezeki nak buat lagi seekor. Kejap lagi ada je rezeki nak buat lagi seekor. Kejap lagi ada je rezeki nak buat lagi seekor. Sedekah ni, dia kita bagi 1 datang 10 kan. So, dia punya return tu memang dahsyat. Lepas tu saya complete lah 7 ekor. Bila saya complete 7 ekor, sedekah 7 ekor kambing tu bagi makan fakir miskin. Okay? So, dagingnya tu kita sedekah bagi makan fakir miskin kan. Lepas tu settle lah problem jin tu di dalam sekolah tu. Tenang anak-anak murid boleh nak hafal Quran dan sebagainya. Okay? Itu contoh yang saya beri. Alright. So bagi sesiapa yang inginkan bantuan daripada syekh atau hanya nak datang jumpa dengan syekh sebab dia berketurunan Rasulullah SAW, nak mohon doa dia dan sesebagainya, silalah datang besok di antara pukul 9 pagi hingga 12.30 hari di sini. Tetapi saya mohon sangat-sangat, kerana orang di Malaysia kadang-kadang kurang meraihkan syekh-syekh sebegini. Dah lah ilmu dia tinggi, dia datang naik kapal terbang, duit dia sendiri. Dia manusia, perlu duit. Dia bukan malaikat, dia perlu duit. Dia nak terbang, naik kapal terbang, dia nak makan, perlu duit. Okay? Jadi kita bermurah hatilah sedikit dengan bersedekah pada dia. Janganlah sedekah RM10, RM50. Dia datang pada jauh. Okay? So, bermurah hati sedikit. Kita murah hati bagi dekat dia. Kita murah hati dengan anak cucu Rasulullah. Rasulullah SAW itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Kalau you jaga anak cucu Rasulullah SAW, Allah jaga kita. Subhanallah, Allah jaga kita. Kalau kita cinta dan kasih pada anak cucu Rasulullah SAW, ya Allah, Allah kasih dan cinta pada anak cucu kita. Percayalah. Tengoklah magicnya yang happen, yang akan berlaku. Okay? Itu sahaja sharing kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.